Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke Cikgu Iwan? Dengar jelas. Terima kasih Cikgu Irwan selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang berusaha Haja Zulina binti Jemun, pengarah KBSR. Yang dihormati Cik Rosli, Cik Basir, rakan-rakan pensyarah, ibu bapa dan anak-anak pelajar KBSR. Okay, baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk malam ini sedikit perkongsian dari saya. Okay, tajuk dah ada kat depan tu. Hijrah ke alam barzah. Macam menggerunkan lah tengok tajuk kan. Hijrah ke alam barzah. Kalau saya tanya sekarang ni, ada tak siapa-siapa yang nak berhijrah ke alam barzah? Saya rasa tak ada kot kan. Belum bersedia. Okay, baik. Sebelum tu, hijrah, kataan hijrah. Okay, kita alhamdulillah kita dah pun, kita hari ni malam ni semua kita dah pun berhijrah. Daripada tahun 1442 Hijrah, hari ni kita dah pun masuk ke tahun baru, tahun Islam. 1443 Hijrah. Kena ingat tu tahun baru Islam. Jangan ada yang tersalah lagi. Kita dah pun masuk ke apa ni panggil ni, 3 hari dah. 3 hari di bulan Muharram, tahun baru Islam 1443 Hijrah. Hijrah. Banyak dah ustaz-ustaz telah berbincang tajuk perkataan ataupun pengertian hijrah. Okay. Boleh kita ambil maksud hijrah daripada perbuatan yang tidak elok kepada perbuatan yang elok. Daripada perbuatan yang elok kepada yang lagi elok, ataupun daripada sesuatu perbuatan ataupun daripada, kalau tengok daripada sirah Islam sendiri, hijrah tu membawa maksud perpindahan ataupun penghijrahan Nabi Muhammad dan Muhajirin daripada kota Mekah berpindah ke Madinah. Itu maksud asal lah. Itu banyak ada kisah-kisah kita dengar kan, daripada ceramah-ceramah ustaz. Okay, boleh kita dengar di YouTube, mana-mana lah. Ataupun boleh juga kita beri maksud hijrah. Okay, kalau hari ni daripada sebelum ni, contohnya pelajar-pelajar kita, okay, sebelum ni tak nak hantar ataupun tak nak masuk kelas PDPR. Jadi berhijrah kepada masuk kelas PDPR. Daripada sebelum ni tak nak hantar tugasan PB. Jadi berhijrah kepada hantar tugasan PB. Itu juga membawa maksud seperti hijrah. Okay. Tapi untuk malam ni kita tak nak tengok tajuk hijrah. Kita nak tajuk hijrah ke alam barzah. Okay. Kita sebenarnya setiap manusia, kita manusia ni akan apa kita panggil, akan melalui 5 alam. 5 alam. Kita dah pun melalui alam yang pertama, alam roh. Itu dah, semua dah melaluinya alam roh. Lepas tu kita berhijrah pula ke alam rahim. Itu pun kita semua kita dah pun melalui alam rahim. Okay, alam dalam kandungan mak kita. Kemudian kita berhijrah lagi ke alam dunia. Alam hari ni, sekarang ni lah. Kita berada di alam dunia. Okay, kemudian kita akan berhijrah lagi nanti. Okay, satu masa yang kita tak pasti bila waktunya, tarikhnya bila, di mana, kita akan berhijrah lagi ke alam barzah. Okay. Kemudian yang terakhir, alam yang kelima ialah kita akan berhijrah lagi ke alam akhirat. Alam baqa', alam yang kekal abadi. Alam akhirat. Itu belum lagi, semua orang belum. Okay. Berkaitan dengan tajuk hari ini, alam barzah. Okay. Poin yang pertama, hidup ini ada kematian. Okay. Hari-hari kita dengar ada kes kematian. Okay. Tambahan hari ini berkaitan dengan COVID-19. Semalam 200 lebih. Okay. Yang mati COVID. Belum lagi masuk mati aksiden, belum lagi mati
penyakit-penyakit lain lah. Kanser. Banyak kematian. Hari-hari terdengar. Tak kira lah kecil, orang besar, baby, orang miskin, orang kaya. Semua akan mati bila dah sampai ajal, sampai waktu ketikanya. Dan yang terbaru yang baru beberapa hari. Viral kematian arwah Siti Sarah. Kematian yang terasa kematian yang sebenarnya kematian yang menghidupkan jiwa-jiwa, yang menghidupkan sebanyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada perjalanan hidup Siti Sarah, arwah Siti Sarah. Okey, seterusnya poin yang kedua. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Tiap-tiap yang bernyawa, termasuklah manusia, termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat tu sendiri pun akan mati. Apa lagi? Jin, syaitan, semua tu akan mati. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Hebat macam mana sekalipun, dia diiktiraf orang yang paling kuat, orang yang paling hebat di dunia ni pun akan mati. Dia apa lagi? Dia Ultraman, dia Spiderman, dia apa-apalah. Dia akan mati. Maksudnya Allah tetapkan dah setiap yang bernyawa akan mati. Pasti mati. Okay. Yang ketiga, kematian itu satu kesakitan. Kematian itu satu kesakitan. Semua orang tak tahu sakitnya bagaimana, sebab kita belum merasai, belum mengalami, belum melalui. Tapi apa yang diceritakan oleh Nabi sendiri, Muhammad, mati itu satu yang sangat sakit. Satu tu sangat sakit. Kisah Nabi ketika detik-detik kematian Nabi. Siti, tak salah saya, isteri Nabi, Siti Aisyah. Dialah yang menceritakan bagaimana keadaan detik-detik kematian Nabi. Siti Aisyah menceritakan ketika Nabi hendak wafat, datang malaikat Israel, datang malaikat Jibril, datang menyerupai, bukan datang menyerupai malaikat lah, datang menyerupai manusia, tak salah saya. Datang, kemudian duduk di tepi Nabi. Okay, kemudian malaikat Israel yang bertugas mengambil nyawa manusia, mengambil nyawa Nabi yang paling lembut. Sebab dia tahu Nabi adalah kekasih Allah, Nabi adalah manusia paling agung, manusia paling mulia, kekasih Allah. Jadi dia mengambil nyawa Nabi, mengambil nyawa yang paling lemah lembut. Malaikat Israel menarik nyawa Nabi daripada kaki dengan cara yang paling lembut. Sampai di lutut Nabi seolah-olah macam menjerit. Nabi menguatkan suara, "Ya Allah, sakitnya mati. Wahai Israel, tak boleh ke kau tarik nyawa aku dalam keadaan yang paling baik?" Malaikat Israel dan Jibril kata, "Engkaulah Nabi Muhammad, kaulah manusia yang aku tarik, yang aku ambil nyawa yang paling baik. Tak ada orang lain." Itu pun dalam keadaan yang paling baik, yang paling lemah lembut, itu pun Nabi merasakan sangat sakit. Kemudian malaikat Israel tarik lagi sampai di pusat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad macam menjerit lagi, macam menguatkan suara, "Ya Allah, sakitnya sakaratul maut." Kemudian Nabi cakap lagi, "Tak boleh ke Israel kau cabut nyawa aku ni dalam keadaan yang paling baik, paling lemah lembut?" Israel cakap lagi, "Aku dah tarik yang paling baik. Inilah manusia yang paling aku jaga, aku tarik nyawanya yang paling baik, paling lemah lembut." Kemudian malaikat Israel tarik lagi, sampailah nyawa Nabi sampai keluar melalui ubun-ubun Nabi, dan bila keluarnya nyawa Nabi, bau haruman yang paling wangi yang keluar pada ketika itu. Itu sedikit kisah detik-detik kematian Nabi. Itu bayangkan, itu kekasih Allah. Bayangkan kematian kita. Kita ni siapa? Kita ni bukan kekasih Allah. Kita ni adalah pelaku dosa.
Bagaimanakah keadaan kematian kita nanti? Nauzubillah. Kita banyak dosa yang kita buat. Dosa kita dengan suami, dosa kita dengan isteri, dosa kita dengan ibu bapa kita, dosa kita dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan, dosa kita dengan pelajar pula dosa dengan guru-guru, dengan semua dah. Banyak dosa yang kita buat. Okay, sama ada dosa yang kita sedar ataupun tak sedar. Dosa yang kita buat secara tahu ataupun tak tahu. Okay. Banyak dosa kita. Bayangkan bagaimanakah keadaan kematian kita nanti. Namun begitu, Nabi ada mengajarkan kepada kita satu doa. Nabi ajar doa. Doa bukan untuk tidak sakit sewaktu kematian, bukan. Tapi doa untuk meringankan kesakitan sewaktu mati. Ya, apa doa yang Nabi ajar? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa ni kerap kita baca dalam doa selepas solat. Elok diamalkan. Baca, mohon banyak-banyak dekat Allah. Wahai Allah, maksudnya wahai Allah, ringankanlah kesakitan sakaratul maut ini. Itu doa yang kita kena selalu amal. Selalu minta dengan Allah. Nak minta doa tak sakit, tak boleh. Memang akan sakit. Cuma yang kita boleh minta ialah minta didoakan, diringankan, dikurangkan kesakitan sewaktu mati. Itu doa yang Nabi ajar. Dan ke nombor 4. Mati itu rahsia Allah. Ya, betul. Mati itu Allah saja yang tahu. Ya, Allah Maha mengetahui. Sehingga Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu tarikh bilakah kematiannya. Ya, Nabi sendiri pun tak tahu. Malaikat Israel yang mengambil nyawa kita pun tidak tahu tarikh kematian seorang-seorang. Bila sampai waktu ketika, barulah Allah memberitahu kepada malaikat Israel, okay, sekian tarikh kau pergi cabut nyawa individu tersebut yang terbabit. Okay. Jadi Nabi ajar juga doa, satu doa. Nabi ajar satu doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam husnul khatimah, kematian yang baik. Allah matim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan mati yang buruk. Su'ul khatimah, mati yang tak elok lah. Itu doa yang kita kena amal, minta dengan Allah. Okay. Kita tak tahu bila kita mati, bila tarikh kita mati, bila masa kita mati. Okay. Yang pasti Allah tidak akan mengurangkan ataupun memanjangkan usia kita. Kalau Allah tetapkan kita mati tarikh sekian-sekian, tarikh itulah yang Allah akan malaikat Israel akan mengambil nyawa kita. Satu kisah di zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang pemuda ni. Pemuda ni dia sangat takut dengan kematian. Dia tak nak mati. Kalau boleh tak nak mati. Dia takut sangat kematian. Satu hari dia pergi ke rumah Nabi Sulaiman lah. Ada satu majlis ilmu, dia pergi ramai-ramai. Kemudian dalam waktu yang sama juga ada seorang lagi pemuda lain datang. Tengok dia, pandang dia lama-lama. Tengok dia. Jadi kemudian pemuda tadi datang tengok, kemudian dia pergi dari situ. Kemudian pemuda yang takut mati tu dia pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi, siapakah tadi pemuda tadi yang tengok-tengok aku tadi? Okay, bagi tahu. Jadi Nabi Sulaiman pun bagi tahu. Itu adalah malaikat Israel. Dia dah kecil dah. Dia dah takut. Kemudian dia bagi tahu dengan Nabi, wahai Nabi Sulaiman, kau tolonglah bawa aku jauh-jauh dari sini. Okay, kau bawa lah aku. Tolonglah bawa aku. Jadi Nabi Sulaiman dia menghantar pemuda tadi ke negeri India, kalau tak salah saya. Dengan bantuan angin, hantar. Terus sampai je dekat sana. Malaikat Israel yang tadi telah pun tunggu dekat situ dan dengan mudah mengambil nyawa pemuda tadi. Kemudian malaikat Israel tadi kembali semula ke Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat, tadi kamu pandang-pandang pemuda tadi kenapa? Malaikat Israel cakap, sebenarnya aku hairan, aku pelik. Aku ditugaskan untuk mengambil nyawanya di negeri India. Tapi dia masih lagi berada dengan kamu. Itu yang aku pelik, aku hairan. Tapi itulah
qada dan qadar Allah, ajal yang Allah dah tetapkan itu tepat masanya, ketikanya, itulah sampai juga Allah hantarkan pemuda tadi ke negeri India dan malaikat Israel dapat mengambil nyawa pemuda tadi. Itu kisahlah, kisah bagaimana memang janji Allah tu tepat. Okay, mati itu kita tak tahu bila, tempatnya di mana, kita tak tahu. Tapi memang akan berlaku, pasti berlaku. Dan yang terakhir ialah mati sekali saja. Bila kita mati di dunia ni, bila kita mati di dunia, bila dia waktu hari akhirat nanti, dah tak ada kematian dah. Kita akan selama-lamanya hidup. Okay, selama-lamanya hidup, sama ada di dua tempat je, sama ada di syurga ataupun di neraka. Na'udzubillah. Okay. Selama-lamanya, dah tak ada kematian selepas itu. Okay. So kesimpulannya kita nak mengisafkan diri kita banyakkanlah tengok kisah-kisah kematian. Kalau dapat pergi ke kubur yang lahat, tengoklah keadaan kat situ, tengoklah tempat pengakhiran kita kat situ dengan keadaan yang liang, yang sempit. Nanti kena tinggal sorang-sorang. Okay. Banyakkan tengok kisah-kisah kematian, okay, supaya dapat mengisahkan kita, mengingatkan kita dengan kematian. Satu lagi apa yang boleh kita buat ialah kita siapkan bekalan. Bekalan apa ni? Bekalan amal ibadah kita lah. Okay. Cari ilmu. Hari ni banyak kalau kisah-kisah berkaitan dengan kisah-kisah alam barzah ni dalam online, dalam YouTube banyak boleh kita cari. Kemudian kita tambahlah ibadah kita. Banyakkan ibadah kita, baca Quran, sedekah, jaga silaturahim, buat baik dengan jiran-jiran, mak ayah kita jangan lupa. Itu antara ibadah-ibadah yang kita kena selalu buat untuk tambah amalan kita, ibadah kita. Dan yang terakhir ialah amalkan doa. Banyak doa-doa tadi yang boleh kita cari, yang boleh kita amalkan. Maksud amal ni kena selalu. Kalau sekadar kita kata, dah baca dah tadi. Contoh kita ada ayat satu doa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Selalunya kita baca dalam solat kan, lepas maghrib ataupun asar. Kita kata, cukup lah tu, dalam solat dah baca dah. Bukan, jangan macam tu. Okay, kita baca biar bacaan ataupun amalan itu menjadi darah daging kita. Maksudnya kerap membaca. Kalau sekadar 2-3 kali, itu bukan lagi. Okay. Doa doa mengurangkan kesakitan sewaktu mati, doa dimatikan dengan husnul khatimah. Okey, itu antara yang doa-doa yang boleh kita amal lah. Okay, saya rasa cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Salah silap tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya kembalikan kepada pengurusi majlis Cikgu Irwan. Terima kasih Ustazah Fazliana atas tazkirah ringkas tadi. Alhamdulillah hari ini kita dapat satu peringatan untuk kita di antara 3 janji Allah Ta'ala, ridho, rezeki dan ajal. Maka yang ajal tu, maka kita akan berhijrah ke alam barzah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi majlis ucapkan kepada Ustaz Zul Hazmi, Ustazah Fazliana atas kesudian memimpin dan tazkirah. Jadi akhir kata kita jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu dan masa yang sama. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.